Hello. Saya Syukri Afandi. Hari ni aku nak share suplemen yang berbaloi kalau korang nak beli untuk kuruskan badan, ataupun nak kurangkan berat badan. Sebelum tu jangan lupa tolong like video ni, subscribe aku punya channel ataupun share video ni kalau boleh, so orang lain pun dapat tahu dan bantu aku juga, sebab aku pun lepas ni akan buat banyak lagi video pasal fitness ni. Alright? Sebelum aku share suplemen-suplemen ni, aku nak ingatkan untuk kurus ni, untuk kurangkan berat badan ni, sebenarnya dia yang paling utama dua je paling utama sebenarnya. Kalori deficit dengan exercise. Tu je. Kalori deficit dan exercise. Exercise tu cardio, exercise cardio. Kalau korang buat benda ni, tak perlu beli suplemen pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah pun. Tak perlu beli suplemen. Orang nak kurus ni dia lagi untung daripada orang nak tambah berat tau. Sebab orang nak kurus ni, dia boleh jimat duit sebenarnya. Sebab dia kena kurangkan makan. Okay? So, korang kena kurangkan makan, which is calorie deficit, dan kena buat cardio. Kalau korang fokuskan dua benda ni, tak perlu beli apa-apa suplemen pun. Memang tak boleh jadi. Janganlah percaya kalau korang tanpa diet, tanpa exercise, tapi korang boleh kurus. Tak mungkin. Melainkan kalau orang yang meniaga tu, dia pakai bahan-bahan yang terlarang. Okay? So, bahan yang terlarang ni, yang kita tahu ada side effect lah. Peniaga, dia orang takkan beritahu apa side effect tu. Dia orang tak beritahu. Dia orang cerita benda bagus je. So, sebenarnya bahaya untuk korang sebenarnya kan. So, tolong check dulu kalau korang nak beli apa-apa suplemen. So, suplemen yang aku share ni, dia akan boleh katakan macam ikut turutan lah, mana yang paling bagus, mana yang biasa atau paling bagus. Tapi aku ingatkan suplemen ni tak wajib pun. Tak wajib. Dia boleh membantu secara tak langsung. Bukan directly makan suplemen ni boleh kurus. Tak. Dia indirectly, secara tak langsung dia membantu untuk korang kurus, ataupun kurangkan berat badan. First suplemen. Suplemen yang pertama adalah multivitamin. Ni. Nampak? Multivitamin. So, ni brand Black Moss. Dia ada macam-macam brand lah. Tak kisah apa-apa brand kau nak pakai. Tak perlu brand ni pun tak apa. Macam-macam brand dekat luar sana. So, multivitamin ni bagusnya sebab dia ada multivitamin, macam-macam vitamin. Kalau korang tahu pun, masa kita kecil-kecil dulu pun kita makan vitamin kan, yang gum tu kan, ada mak ayah kita bagi kan. So, itulah multivitamin. Dia ni sekadar macam kita nak insurans pada badan kita, yang kita ni cukup vitamin satu hari. Dia tak adalah kata betul-betul membantu korang untuk kurus. Dia macam-macam kelebihan lah. Ada macam-macam vitamin kan dalam ni kan. So, benda ni kalau kita makan tu, kita dah cukup vitamin yang kita perlukan lah. Sebab, and then kalau orang kurus pun kan, kita jaga makan, kita kurangkan makan. Orang yang nak kurus ni, so mungkin ada vitamin yang kita tak cukup. So, multivitamin ni membantu kita untuk cukupkan vitamin dalam badan. And then ada banyak kelebihan dia lah. Tapi multivitamin ni jangan terlebih ambil. So, sebab dia ada juga vitamin yang tak sesuai untuk benda lain. Contohnya macam saya tak ingat, tapi kalau terlebih ambil satu jenis vitamin ni, dia boleh bagi side effect yang buruk. So, ambil yang satu, apa yang disyorkan lah, ataupun boleh tanya doktor dulu. Tapi multivitamin ni berbaloi kalau kau nak beli. Berbaloi untuk guna, sebab kelebihan dia macam-macam kelebihan, and then korang dapat macam-macam vitamin lah dalam dia. Alright? So, first, multivitamin boleh beli, baloi, macam-macam brand, dan harga dia pun tak adalah mahal. Ada yang mahal, ada yang murah, ikut brand lah. First, multivitamin. Seperti ni. Sini. Korang nampak? Second, whey protein. Whey ni hydro whey. So, this one, saya beli brand Mesotropin lah. Malaysia punya brand. Saya tak promote Dekat luar sana macam-macam whey protein ada, macam-macam brand, sama juga macam multivitamin tadi, macam-macam brand ada. Tak kisah, korang boleh cuba mana-mana yang korang minat. Saya ambil Mesotropin ni sebab yalah, support tempatan punya brand lah kan.
And then, okay, kelebihan whey protein. Kelebihan whey protein ni, okay, first kali, bila korang dah diet, korang jaga makan, korang kurangkan makan, so kemungkinan korang tak cukup vitamin dalam badan. Okay, so whey protein ni akan membantu korang cukupkan keperluan protein dalam badan korang. Dan protein ni dia antara satu benda yang penting dalam badan kita untuk kita recover muscle. Banyak benda lah sebenarnya kelebihan dia selain recover muscle lah kan. Sebab badan kita makanan-makanan biasa pun dah ada vitamin, dah ada protein. Cuma mungkin tak cukup kan. So whey protein ni dapat membantu. And then saya nak pesan kepada wanita-wanita, jangan takut dengan whey protein. Kalau korang makan protein, korang takkan jadi badan macam lelaki, takkan jadi berketul-ketul. Jangan risau sebab hormon lelaki dengan perempuan tak sama tak sama. Korang takkan jadi berketul-ketul, melainkan korang ada ambil hormon, penambahan hormon lelaki. Contoh hormon testosteron kan, testosteron. Kalau tu ya, ataupun korang ambil steroid ke untuk tambah otot, itu ya. Kalau kadang sekadar ambil protein untuk recover lemak korang, recover protein dalam badan, recover muscle, tak jadi masalah, korang takkan betul-betul. And then yang paling membantu pada saya, kalau korang ambil whey protein ni, dia buat korang jadi kenyang. So kalau korang ambil whey protein, 1 scoop campur dengan susu, korang minum, korang dah kenyang. So korang boleh kontrol korang punya nak makan tu. So korang dah tak perlu, korang boleh jaga kalori korang lah satu hari. Sebab kita kena buat kalori defisit kan kalau nak kurus. So whey protein ni dapat membantu korang. Okay, jangan takut jangan takut makan whey protein. Ada macam-macam brand dekat luar sana. Dan whey protein ni ada banyak, biasanya dia ada macam-macam flavor lah. Korang boleh try. Saya suka vanilla. Dekat brand lain pun ada macam, biasanya coklat atau vanilla lah. Boleh cuba. Ada orang, saya pun banyak jenis whey protein dah saya cuba. Ada yang tak sesuai dengan perut, ada sakit perut, ada yang okey. Tapi kesimpulannya whey protein memang sangat membantu. Dan benda ni ada dijual, kedai-kedai biasa ada jual, kedai-kedai yang gym macam tu lah kan, bodybuilding punya kedai. So okay, nombor 2, whey protein korang boleh beli, bagus. Okay, yang ketiga, pre-workout. So ni brand MP Muscle Pump. Sama juga, dia macam-macam brand ada pre-workout ni. So basically pre-workout ni sebenarnya ia adalah caffeine yang korang makan korang minum dalam Nescafe tu, kopi, itulah caffeine. So dalam pre-workout ni dia ada banyak caffeine untuk korang dapat. Yang bestnya, kelebihan caffeine ni dia bantu korang untuk fokus kalau bila korang bersenam. Dan dia juga tambah endurance korang bila korang bersenam. Contohnya macam kita ni kadang-kadang penat, balik kerja, malasnya nak workout, malas nak senam. So minum caffeine ni, automatik kebiasaannya korang akan jadi segar. Korang akan macam fokus. Okay, aku boleh workout ni, aku kena workout. Tu kegunaan caffeine. And then pre-workout ni dia punya serving caffeine ni agak tinggi. Macam yang ni, 1 scoop dia dah ada dalam, sekejap saya cek balik. Nilai caffeine dia 250 mg. 250 mg. Lain-lain brand mungkin lain lah. So 250 mg tu dia tengok pada orang juga. Korang kena test sendiri berapa yang buat korang akan jadi segar, jadi fokus So daripada, sebab kalau korang ambil macam Nescafe ataupun ambil Red Bull kan, semua tu pun semua caffeine sebenarnya. Cuma yang ni, yang bestnya, dia tak ada gula tau, dia tak ada kalori. Dia total zero sugar, zero kalori. Kau boleh nampak tak? Nampak? Tu nampak? Dia zero sugar, zero kalori. So kalau korang minum ni, kau tak payah risau. Sebab korang akan boleh workout, boleh bersenam, boleh buat cardio, tapi tak ada penambahan kalori, tak ada penambahan gula, which is benda yang paling kita nak elak bila kita nak kurus. Okay? So pre-workout ni memang bagus sebenarnya. Dia ada kelebihan. Caffeine ni banyak kelebihan sebenarnya, tapi saya tak adalah nak hafal kan. Tapi antara satu kelebihan dia adalah bagi tenaga, bagi kekuatan dan bagi performance.
endurance, fokus pada saya, fokus tu yang penting lah. Kadang kita malas minum kafein, kita akan jadi semangat bila nak bersenam. Okey, dia lebih kurang sama juga macam fat burner. Ada orang jual fat burner pun, tapi saya tak masuk ke dalam list sebab fat burner ni dia punya kafein dia lagi tinggi pada pre-workout kebiasaannya. Dan sebenarnya agak bahaya pada saya kalau terlebih ambil. Kadang-kadang ada orang ambil tu dia rasa menggeletar tangan dia tahu, sebab dia punya kafein lagi tinggi kalau fat burner ni. And then fat burner ni dia mungkin ada penambahan benda-benda lain lah. Cuma pada saya tak perlu kot fat burner tu. Dia bukan, dia nama je fat burner, dia totally bukan directly nak bakar lemak pun. Dia sama juga macam pre-workout je fat burner tu. Alright? Okay, so pre-workout, benda ni pun saya rasa tak ramai orang ambil lah. Kalau orang-orang yang pergi gym mungkin ambil. Kalau biasa-biasa perempuan pun, walaupun design dia macam kejantanan, perempuan jangan risau ambil Perempuan jangan risau ambil, boleh ambil. Dia just caffeine je sebenarnya. Okay, first suplemen yang berbaloi kalau korang nak beli. Ini pada saya underrated lah. Tak tahu aku ramai yang tahu, tapi ramai yang tak aware pasal suplemen ni. Tapi memang dekat farmasi-farmasi ada jual. Suplemennya adalah fish oil. Nampak tak? Omega 3 fish oil. So fish oil ni saya pun dah study, saya pun dah banyak tengok kajian-kajian orang lah kan. Review orang. Memang suplemen fish oil ni paling bagus. Saya pun memang daripada dulu saya ambil fish oil ni. Cuma kadang-kadang sebab fish oil ni rasa ikan lah kan. So kadang-kadang malas nak ambil. Tapi fish oil ni dia punya kelebihan, memang banyak gila kelebihan dia. Okay? Sebab dalam fish oil ni dia ada omega 3 fatty acid. So dia ada dalam omega 3 fatty acid ni dia ada 3 jenis. So dalam fish oil ni dia ada EPA dan dia ada DHA. So dua benda ni, EPA dan DHA ni lah yang banyak kelebihan dia untuk kita. Antara kelebihannya adalah membantu otak kita dari pelbagai jenis. Saya pun ada list lah tapi saya tak ingat. And then dia juga bagus untuk mata, bagus untuk jantung, boleh kurangkan kolesterol dalam badan, bagus untuk tulang-tulang, bagus juga untuk recover masa. Dia tak sebagus macam whey protein lah, tapi dia ada membantu juga. And then dia bagus untuk tidur, membantu untuk korang punya tidur. So sebenarnya apa kelebihan dalam fish oil ni, dia indirectly, secara tak langsung dia akan membantu untuk korang kurus, untuk korang turunkan berat badan. Dia bukan directly, tapi dia membantu dalam kesihatan yang lain. Banyak kalau korang check dekat Google, dekat internet, YouTube, memang banyak kelebihan omega 3. Saya tak boleh nak listkan satu-satu. Kalau untuk yang kata bakar lemak tu, dia tak ada proven kajian yang betul-betul membakar lemak, tak. Tapi macam saya cakap tadi, dia membantu dalam benda lain, so macam membantu korang tidur, jantung, buah pinggang pun ada saya baca kan. So memang bagus. So sebab saya dulu pun bila saya ambil fish oil ni, seminggu saya ambil, memang saya rasa perubahan dia. Kita akan rasa macam lebih sihat, rasa segar. Pergi kerja pun rasa segar. Okay? So fish oil ni memang bagus. Jarang orang cakap fish oil ni tak bagus, tapi kita tak aware benda ni. Okay? Daripada korang beli suplemen yang mengarut-ngarut harga beratus lebih kan, yang kata minum seminggu korang terus kurus, tolonglah jangan percaya. Omega 3 ni memang terbukti dengan kajian saintifik, memang bagus dari pelbagai kelebihan lah untuk badan kita. Dan dia bagus juga untuk korang kurus lah, indirectly, secara tak langsung. And then benda-benda ni macam ni kata orang kita tak aware. So dah saya share omega fish oil ni, boleh beli, berbaloi kalau korang beli. Right? So tu semua. Kalau ikut sini ada 4 lah. Nampak? Boleh lah. 4 suplemen yang berbaloi kalau korang nak beli, nak makan, untuk membantu korang turunkan berat badan, nak kurus. Tapi macam saya cakap, tak wajib.
dia sekadar membantu secara tidak langsung. Okey, tapi berbaloi korang keluarkan duit untuk benda ni. Tapi kalau saya ada salah sebut apa-apa, boleh komen, boleh bagi nasihat. Saya pun baru belajar. Tapi memang ini adalah suplemen yang saya sendiri pun ambil. So korang boleh ambil suplemen ni. Okey, sekian, terima kasih. See you again. Jangan lupa subscribe.